Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini sekali lagi Allah pilih kita untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita isikan dengan sebaik mungkin dengan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, hari ini adalah hari Jumaat 28 Muharram. Bermakna hari ini adalah last hari Jumaat kita berada pada bulan Muharram. Entah kita dapat lagi ataupun tidak untuk kita berada pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram di tahun-tahun yang lain. Allahu a'lam. Allah saja yang mengetahui. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Saya katakan tadi, hari Jumaat, penghulu segala hari, dan juga kita dapat berkuliah bersama-sama lagi dan dapat berkumpul bersama-sama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Allahu Akbar. Sebenarnya sangat besar pahalanya, manfaatnya bila kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua, kuliah kita pada pagi ini adalah anjuran muslimat daripada surah An-Nur, pasal 3, Bandar Seremban Selatan. Rasa macam lama dah tak berkuliah, pada hanya bulan lepas dah kan. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua, kita berkuliah secara online. Terima kasih pada pihak penganjur kuliah kita pada pagi ini surah An-Nur atas program-program yang diisi, yang dibuat untuk kita semua, muslimin-muslimat semua. Banyak program-program, bukan saja kuliah subuh, malah kuliah duhanya sampai pada kuliah maghrib, sampai kepada kembali semula pada hari esoknya. Sebab itulah, sebagaimana di awal-awal tadi, nampaknya pihak surah An-Nur memohon sangat, pertama supaya kita sharekan program ini kepada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak ada maklumat tentang program pada pagi ini khususnya, dan juga pada hari-hari yang lain. Dan juga jangan lupa untuk kita infak subuh pada pagi ini dan masukkan ke dalam akaun yang telah tertera kepada di dalam surah An-Nur. Bukan kempen pagi-pagi, tapi semangat untuk kita supaya jangan lupa untuk infak, khususnya infak di pagi subuh. Lebih-lebih lagi di pagi hari Jumaat, kalau boleh tambah-tambah banyak sikit pun tak apa kan. Alhamdulillah, semoga kita beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Saya nampak dah ramai sahabat-sahabat kita, Siti Tazlia Zaleha, Siti Tazilah, okey, Umi Ruqyah Masa, Zaleha Zainal, saya nampak tadi di awal, Yanti awal-awal lagi tadi. Okey, terima kasih Yanti. Maznah pun awal-awal juga lagi dah berada bersama. Ada siapa lagi tadi? Lupa, Mama Yah Hashim pun ada. Masli, yes, Masli orang di antara yang awal juga. Rozaman, terima kasih semua atas sokongan untuk kita sama-sama berada di taman-taman syurga. Nampak aja macam ni kan, tapi ini adalah taman-taman syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah pilih kita juga di sana nanti untuk menikmati keindahan ataupun katakan lagi Allahu Akbar, kecantikan, keindahan taman-taman syurga yang kekal abadi di sana, Mudah-mudahan muslim-muslimat semua best. Dewi Zamzam, okey, Subaidah, Siti Tazila, saya rasa tadi Allahu Akbar, lupa dah tu. Siti Fatimah Ali, saya dah sebut, saya rasa Umi dah sebut. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita tengok sikit lah, saya tengok buku-buku. Okey, Anita Dalib. Saya cuba tengok buku yang saya dah baca dalam kuliah subuh pada Masjid Az-Zubair. Nampaknya dia dah terhenti, barangkali dah ada face to face. Jadi saya tidak ada kuliah online lagi. Jadi saya ambil hari itu, kita tinggal bab 3, iaitu itu buku dia Akhlak Seorang Muslim, bab 3, kebaikan dan keburukan. Okey, Rosia Timah ada pagi ini.
Orang Kelantan malah dia cuti hari ni, hari Jumaat. Okey ya, jadi kebaikan dan keburukan sangat perlu bagi kita seorang Muslim, baik lelaki maupun perempuan, supaya sentiasa memiliki akhlak yang terbaik. Dan Nabi sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nak ceritanya, akhlak tu satu perkara yang penting. Kalau ada akhlak yang baik pada diri seorang itu dalam satu hadis, dan juga kalau dia seorang yang suka, seorang dermawan, pemurah, dan punya akhlak yang baik, maka itu sudah cukup. Muslim, Masya Allah ya. Wan ada, Salih ada. Okey, tajuk kebaikan dan keburukan. Okey, betul Salih Zainal. Okey. Terima kasih. Kita tengok lagi. Islam sangat mengambil berat kepada pendidikan jiwa manusia. Betul. Okey. Rasulullah SAW sendiri berusaha menanam ajaran-ajaran dalam jiwanya sehingga ia benar-benar teguh. Manakala Rasulullah pun berusaha, apatah lagi kita ya. Yang dalam ni ya. Yang luar tu tak apa dah, okey. Tapi yang dalam tu yang paling betul. Luar okey, dalam mesti okey. Dalam okey, insya-Allah yang luar akan okey. Tak nak berbeza di antara dalam dan luar. Maknanya yang luar, perbuatan kita, gerak-gerik kita, tutur kata kita, itu luar yang orang boleh nampak ya. Tetapi yang dalaman kita itu walaupun tak boleh dinampak oleh manusia, tetapi dinampak, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu luar dan dalam mesti cantik. Orang Kelantan kata mesti comel. Dua-dua. Tak nak. Luar memang cantik, tak ada masalah. Tapi dalam tak cantik ya. Jadi yang dikira ialah yang dalam itu. Ya. Okey. Kerusakan jiwa pasti akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Ya. Betapapun baiknya sistem yang ada, orang-orang yang rosak jiwanya akan melaksanakan keinginannya yang rendah. Ya. Maknanya kalau rosak jiwa masyarakat, maka akan lahirlah, walaupun sistemnya sistem yang sangat hebat, tapi akan lahirnya masyarakat yang rendah dari segi akhlak dan budi dan akhlak dan budi dan akhlak, ya. Jadi tak boleh kalau tak kena dia punya tu ya. Apa kata Zala? Luar dan dalam kedua-dua mesti cantik, mesti bersinar, mesti berseri sentiasa. Ya, luar ni orang boleh nampak. Hari ni pakai baju apa, tudung warna apa, ya tak? Apa orang nampak. Tapi yang dalam orang tak nampak ya, tapi Allah nampak. Allahu Akbar ya. Kita banyak cuba untuk mengisi, untuk memberi kepuasan kepada luaran saja ya. Bahkan kadang-kadang kita pakai baju, kita duduk di cermin berjam-jam untuk nak membetulkan perkara-perkara ini dan bagai-bagai supaya kita kelihatan cantik. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk dalaman kita, apakah dia bersih atau tidak, apakah dia cantik sama sebagaimana yang ada di luar ya. Okey, Siti Atika, Latifah Ali, masa ada nampak ada mami mana? Siapa dia mami tu masa? Saya tanya dah keluar Wan. Semalam saya cakap, dia kata dia belum keluar lagi dan doakan mudah-mudahan dia kembali sihat dan dia dapat bersama kita dalam kuliah, insya-Allah. Walaupun tidaklah kuliah face to face, tapi secara online. Allahu Akbar. Okey, Anita Dalib. Okey. Dia kata sini, seorang hakim yang berjiwa bersih akan menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam undang-undang yang hendak digunakan untuk menentukan keputusannya. Seorang hakim yang berjiwa bersih, sehat, kata dia akan cuba untuk menyempurnakan undang-undang yang kalau ada kekurangan di dalam undang-undang itu. Jadi maknanya orang yang baik, hati yang baik, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jadi diri kita jugalah ya, setiap hari macam mana, apa yang kita bersihkan luaran. Tapi hak dalaman kurang ke ataupun tak ada langsung ataupun sempurna sama sebagaimana hak luar. Itu yang kita belajar tu. Betul tak Zaliha, Masli, Kamarujan, Nora An-Nur, Latifah Ali. Kita untuk belajar tu untuk apa? Untuk luar dan dalam kita. Luar cantik,
dalam cantik. InsyaAllah. Hak rupa tak cantik tu tak boleh buat apa dah. Tua muda itu tak boleh baiki dah. Tapi yang dalam tu sentiasa bersih. InsyaAllah. Rani, memang nak yang macam tu. InsyaAllah. Maknanya apa? Yang dalam bersih macam mana? Tak ada hasad dengki kat orang. Tak ada duk benci dekat orang. Tak ada maki hamun orang. Hak luar, hak dalam. Hak luar, mengumpat. Kadang-kadang tu, mudah sebenarnya. Terlompat aja keluar bahasa yang tidak baik yang kita lupa. Kadang-kadang menyakiti hati orang kan. Minta maaflah andainya ada yang tersalah, tersilap, terkasar. Tak sengaja, sama-sama kita maafkan. Kemaafan itu juga datang daripada dalaman kita yang bersih. Ada orang terus sesentak bila dengar perkataan yang agak tak boleh diterima. Habibah Jamaliah Mutiara. Jadi terus tersentak betul. Tapi kita fikir balik. Kita sebagai manusia, kita ada kekurangan. Kita ada kesilapan. Jadi mudah-mudahan bila orang buat salah kat kita, kita fikir balik. Agaknya dia dalam keadaan yang macam mana kot. Sebab tu dia kata kat aku macam tu. Jadi mudah-mudahan kita maafkan orang. Itu kecantikan dalaman yang ada pada diri kita kalau kita boleh maafkan orang. Banyak ustazah tak larat nak maaf hari-hari dia buat salah. Tak apa. Mudah-mudahan kita maafkan orang itu. Barangkali dengan doanya sekali. Ya Allah, kau perbaikilah akhlak sahabat kami ni ya Allah. So, insyaAllah dia akan jadi orang baik. InsyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya. Dia akan jadi orang baik. Kita pun bila kita tengok, dia jadi baik dah. Bila dia jadi baik, ramai orang senang hati dengan dia. Sebab itulah muslim-muslimat semua jaga dalaman. Kok nak kata kat orang pun sabarlah sikit. Tapi dia kadang-kadang dia meluncur keluar perkataan itu. Tapi kita kena latih diri kita supaya bercakap yang baik. Tak ada benda baik, diam aja. Betul tak? Apa Allah kata? Apa Nabi kata? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah bercakap yang baik-baik. Tak ada benda baik, diam saja. Itu adalah lebih baik. Betul tak muslimin-muslimat semua? Alhamdulillah. Atau Umi, tak mengapa kita maafkan orang. Allah memaafkan kita. Betul. Amaliah kata insya-Allah hati tenang bila kita sentiasa maafkan orang. Betul sangat. Bila kita tak maafkan, Allah jumpa tu sakit hati dah. Tu rasa macam-macam dah. Tapi kalau kita maafkan dia, kita rasa tenang berjumpa dengan dia. Kita boleh bersalam. Kalau perempuan sama perempuan lah. Betul tak? Kalau lelaki, cerita lain. Tapi nak ceritanya, kita akan rasa tenang. Oh, kita dah hilang dah. Buang dah. Dah. Tak ada dah. Habis. Okey, Zaleha. Alhamdulillah. Okay, saya tak katakan siapa-siapa. Sama-sama kita. Sebab kita manusia, kita ada kekurangan dan kelemahan. Bila kita boleh maafkan orang lain, mudah-mudahan orang lain juga boleh maafkan kita. Dan juga Allah SWT mengampunkan kesalahan kita. Mama Yah Hashim kata, ya betul. Zaitun, kami ucapkan takziahlah atas kematian mak sahabat kita. Dah lama dah, minggu lepas. Tapi tak tersempatnya kadang-kadang. Ya Tun, tak apa, sabar banyak-banyak. Kita pun akan ke sana. Doakan mudah-mudahan mak, ayah kita, ahli keluarga kita semua sedang berada di taman-taman syurga sekarang ini. Bergembira, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Ayah, okey. Selamat Jumaat. Okey. Wani, okey. Sentiasa bersangka baik. Walau macam mana sekalipun. Betul tak Wani? Allahu Akbar. Ingat, kita manusia ada kelemahan. Ada kekurangan. Mungkin dalam bab kata orang kita baik. Tapi dalam bab yang lain, kita kurang baik. So, kita sama-sama memaafkan di antara satu sama lain. Hidup kita tenang. Kita akan rasa gembira. Kita kata tenang gembira macam mana. Tapi kita rasa lapang. Sebab kita dah maafkan orang. Kalau kita tak maafkan orang,
maka sudah tentulah ya. Hati kita pun tak senang juga. Resah, gelisah ya. Okey. Apabila jiwa manusia di dalam masyarakat tak sihat, suasana akan menjadi suram, berbagai fitnah dan bencana akan menimpa manusia. Betul. Mana penulis ni kata, kalau jiwa manusia tak sihat, tidak sihat, suasana akan menjadi suram, tak gembira, tak tenang. Bahkan bertimbul berbagai fitnah dan bencana akan menimpa manusia. Bencana ialah bila tak sihat, kita boleh marah orang, kita boleh dengki orang, kita boleh dendam orang, kita boleh hasut orang. Macam-macam ada dalam hati kita. Jadi bila fitnah memfitnah, sedangkan Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat lagi daripada membunuh. Nak ceritanya, dahsyatnya bila fitnah tu, dia akan berkembang kan. Jadi menjadikan satu masyarakat itu bergaduh, suasana yang suram, tak aman. Dan bila tak aman, bayangkanlah bagaimana keadaan masyarakat pada masa itu. Barangkali bergaduh, bahkan boleh timbul kepada peperangan, kemungkinan hasil daripada fitnah, marah, benci di antara satu sama lain. Okey. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan-kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Ini untuk kembali pada Allah SWT. Maknanya Allah tak akan ubah satu-satu kaum itu, melainkan kita sendiri yang mengubah diri kita. Ubah ke mana? Dari tak baik kepada menjadi yang baik. Awal Muharram hari itu, 1 Muharram hari itu, kita berjanji, kita akan jadi orang baik. Kita akan meningkatkan lagi kehidupan kita, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba, jangan berada di tempat yang statik. Kita sentiasa berusaha menambah, meningkat dari segi ibadat kita dari hari ke hari. Jangan semakin menjunam, turun. Betul tak ayah? Itu saja, bukan nak kata ke ayah tu saja menyapa ayah. Jangan sampai kita jatuh menjunam dari segi akhlak kita. Dah janji nak jadi orang baik, dah janji tak nak upah orang, dah janji tak nak cela orang. Tak ada kita dah janji, cuba kita tunaikan. Kalau kita tak buat, kita tak ubah diri kita, Allah tak ubah diri kita kan. Satu-satu kaum itu Allah tak akan ubah dia, melainkan masing-masing akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang mengubahnya. Allahu akbar. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Apabila Allah SWT menghendaki menimpakan kepada mereka satu-satu kaum bala dan bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri. Percayalah bila bala dan bencana menimpa satu-satu kaum, satu-satu tempat, sudah semestinya disebabkan atas kesalahan dan juga atas kesalahan sendiri. Bukan kesalahan orang lain. Tidak, sendiri. Jadi kalau berlaku pada satu kaum itu, maka semuanya atas sebab dosa dan kesalahan. Sebab itu Allah menimpakan bala ke atas satu-satu kaum itu. Okey, seterusnya Allah SWT telah berfirman lagi dalam surah Al-Anfal ayat 53. Okey, surah Al-Anfal ayat 52 hingga 53. Kadabbi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhazahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun sadidul iqab dzalika bi anna allaha lam yakum mughayyiran ni'matan
an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang-orang yang menterdahului dari mereka. Mereka kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah. Lalu Allah SWT menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Berat seksanya. Yang demikian itu, telahkan sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Hasiah ya. Jadi Allah bagi tahu pada kita tentang keadaan orang-orang kafir. Jadi mereka tidak salah. Kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun yang kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur, ingkar terhadap segala ayat-ayat Allah SWT. Mana kufur, tak boleh menerima ayat-ayat Allah SWT. Tak nak terima, tak nak faham. Jadi, apa jadi? Dia kata itu, lalu Allah SWT menyeksa mereka dengan sebab-sebab dosa-dosa mereka. Allah tak zalim. Tapi, bila buat dosa, Allah Maha kuat seksanya. Bila kita lakukan kesalahan, maka sangat kuat dosa, sangat kuat seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat satu hadis yang saya baca pada kuliah. Saya dah lupa bila, tapi Allah kata, lakukanlah maksiat. Hadis kursi lakukanlah maksiat kalau kita sanggup untuk menerima azab seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh, tapi ayat menceritakan nak buat, tapi tanggungan sendiri. Tak ada kata bila kita buat orang lain tanggung. Kalau macam tu best lah. Memang best kita buat dosa orang lain tanggung. Allahu Akbar. Okey, Suhaida. Fatimah Ayub. Allahu Akbar. Sihat ke? Saya rasa macam tak nampak pun. Ada tapi kadang-kadang saya tak terperasan sahabat kita. Jadi ingat semua yang berlaku atas sebab dan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan Allah kata lagi, dia kata yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tak ubah. Dia bagi nikmat kat kita, Allah tak akan ubah. Sehinggalah kita sendiri yang telah melakukan kemungkaran, kufur di atas nikmat-nikmat Allah. Sebab itu Allah beri bala atas sebab dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi dia kata segala nikmat itu sehingga Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nikmat yang Allah beri itu Allah tak ubah, tapi disebabkan kita yang telah melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi insya-Allah Allah tak ubah kita, melainkan kita sendiri yang berubah. Berubah untuk jadi orang baik, berazam untuk menjadi orang baik. Sepanjang masa aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang baik. Sebelum nak jadi orang baik, bercakap yang baik, berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Semuanya melihat pada perkara yang baik, mendengar pada perkara yang baik, tangan buat pada benda yang baik, kaki berjalan melakukan perkara yang baik. Allahu Akbar. Jauhi maksiat, sentiasa mohon kemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sebab sekali kita buat kesalahan, dosa, satu titik hitam akan berada pada hati kita. Ya Allah, banyak mana dah hitam yang ada pada hati kita ni. Allahu Akbar. Engkau saja yang mengetahui. Oleh itu, wahai Allah, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kami mohon padamu, ya Allah, kau ampunkanlah, hapuskanlah titik-titik hitam yang ada pada hati kami. Mudah-mudahan kami memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, sebersih-bersihnya. Sehinggalah kami dipanggil untuk menghadap-Mu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Banyak dosa dan kesalahan kita. Tapi kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata Allah tak maaf dah dosa aku. Jangan cakap.
Allah sangat tak suka kita bercakap macam tu. Tapi kita akan berusaha setiap masa untuk memohon keampunan pada Allah SWT dan minta Allah bersihkan hati kita kan. Tapi minta, yes Allah bagi. Tapi kita kena berusaha dan pertahankan. Bila dah bersih, pertahankan. Janganlah hitam balik. Ada satu titik hitam, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Jamrah kata cakap yang baik-baik, niat yang baik-baik, insya-Allah dapat yang baik-baik akan dapat mardhatillah Anita Zaliha Rusyatima. Amin ya rabbal alamin. Betul di pagi Jumaat ini kita menyeru, kita memohon, kita merintih, kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Bukan dosa kita saja, dosa pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, mak ayah kita yang sama ada, yang masih ada ataupun telah pergi meninggalkan kita. Yang masih ada, masih boleh lagi beri perkhidmatan, masih lagi boleh bercakap dengannya, masih lagi boleh kita berbudi dengan mereka. Tapi bila dah tak ada kan, Rafi'ah Ismayadi, saya dah tak ada. Okey, Wani ada mak ayah lagi? Ada tak? Wani muda lagi, mungkin mak ayah dia masih ada. Ayah yang tua-tua ni mak ayah dah memang tak ada dah. Ingat ayah kata jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Allah sangat marah. Dalam satu hari yang kita dah baca semalam, Allah kata kalaulah maknanya di antara dosa yang kita buat tu, maka dosa yang kita putus asa daripada rahmat Allah itu yang utama yang Allah akan balas. Bukan bermakna Allah hak lain Allah tak pandang. Tidak. Tapi hak tu dulu yang Allah SWT akan membalas kita disebabkan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Maha baik, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha memberi pengampunan. Minta ampun dengan dia. Tersalah buat dosa, minta ampun dengan Allah. Okey, Munirah. Dua-dua dah tak ada dah. Dua-dua dah tak ada dah, Hasiah kata. Betul Rafi'ah Ismayadi. Okey. Dalam jiwa manusia terdapat fitrah yang baik, iaitu sentiasa inginkan kepada kebajikan dan akan merasa senang apabila dapat melakukannya. Dia tidak suka melihat kejahatan dan akan merasa sedih jika berlaku pada dirinya. Itu fitrah. Radiah kata semua dah tak ada juga. Ayah tu sedih sebabnya kita banyak dosa kan bunda. Betul. Sangat banyak dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Penulis buku ni bagi tahu dalam jiwa kita fitrah manusia tu semuanya fitrah yang baik. Kan? Sebab kita dilahirkan dalam keadaan yang baik. Asalnya kita baik. Tak kira kita siapa, tapi kita dilahirkan ada fitrah suci bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani. Setiap kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan yang putih bersih. Maka siapa yang mencorakkan jadi tak baik itu, maka mak bapak dia lah. Nak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi bila kita besar, tak kita persalahkan mak bapak kita dah. Kita tahu apa yang kita buat kan. Sebab itu saya katakan, kita perlu dalam membesar dan mendidik anak-anak ini suasana persekitaran yang baik, masyarakat yang baik. Dekat masjid, dekat surau ada kuliah, ada pelajar agama, mana dan keliling kelalang jiran-jiran kita adalah orang-orang yang baik-baik belaka. Insya-Allah, mudah-mudahan kalau kita tak perasan apa yang dibuat oleh anak-anak kita, tapi jiran-jiran kita perasan. Tapi kita jangan marahlah kat jiran bila dia tegur kita. Kan? Jangan dia kata cuba beritahu anak kita gini. Oh, terima kasih. Jadi apa yang kita tak suka dengan anak kita, nanti kita akan cakap lah. Jangan pergi marah jiran sebab jaga tepi kain kita. No. Jadi orang baik. Tak apa orang tegur kita tu sebab dia mengambil berat pada kita. Bukan nak jaga tepi kain kita. Tapi nak jaga supaya kita sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kita tak nak. Dia ada benda tak baik yang kita nampak, mungkin kita boleh tegur sikit-sikit lah. Janganlah sampai melampau pula, betul tak? Orang pun marah juga kalau kita terlalu menegur orang. Okey. Mas Lee kata fitrah suci bersih kejadian manusia. Jadi dan memang kita suka kepada perkara yang baik. Betul tak kita tengok yang baik kita suka hati? Tak.
Kalau tengok orang bergaduh, takutnya, ya Allah. Rasanya saya yang akan lari dulu. Takut sangat-sangat. Ya? Jadi kita sukakan suasana yang baik. Bila kita buat baik, kita akan rasa sonok. Dan kita tak suka melihat kejahatan dan merasa sedih bila berlaku sesuatu yang tak diingini. Allahu Akbar. Katanya Jamaliah kata, Alhamdulillah di sekelilingi jiran-jiran yang baik. Anak-anak jiran pun bagaikan anak sendiri juga. Alhamdulillah. Syukur macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi orang baik, masyarakat akan baik, negara akan baik. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negeri yang baik dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buat macam mana? Masyarakat yang kena baik, penduduk kena baik. Masyarakat baik, penduduk baik, jiran-jiran baik, anak-anak yang baik. Allahu Akbar. Maka kita akan jadi satu, macam jadi satu keluarga. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Di samping itu, di samping kenyataan tersebut dalam jiwa manusia juga terdapat kecenderungan ingin meninggalkan jalan yang benar. Maknanya dia kata, di samping itu ada juga kecenderungan jiwa manusia yang ingin meninggalkan yang baik itu. Mereka akan berpuas hati jika dapat melakukan sesuatu mendatangkan kemudaratan. Tidak penting berbincang tentang asal kecenderungan itu. Kedua-duanya adalah kecenderungan yang baik dan yang buruk yang ada pada manusia. Kedua-duanya saling berebut bergantung kepada kecenderungan mana yang menang sebagaimana firman Allah. Dia kata dalam jiwa manusia ni ada baik, ada jahat. Dia tak ada satu. Macam apa yang ada dalam diri kita. Dia panggil apa ya? Allahu Akbar. Ayah selalu sebut kat saya. Yang kita punya ni, kalau ada kuman yang baik, ada kuman yang tak baik. Tu masing-masing berperang, siapa menang, siapa kalah. Dia kata kuman. Tak apa, tak ingat tak apa. Tapi dalam jiwa diri kita ni, dari segi kesihatan pun dia ada dua. Kuman lah kita kata tak. Kuman baik, kuman tak baik. Ataupun dia kata kolesterol baik, kolesterol tak baik. Ya tak? Mana kolesterol baik ni? Macam mana? Kolesterol tak baik ni macam mana? Mereka saling. Tu keadaan. Jadi ada masanya manusia ni tak boleh lari daripada dua keadaan. Kecenderungan. Kalau bandingan dengan kolesterol tu tak baik, tak betul, saya minta maaf banyak. Saya tarik balik. Okey. Jadi kecenderungan nak buat baik, kecenderungan nak buat jahat. Tapi tengok macam mana. Ya. Kita tengok. Apa firman Allah SWT. Dia kata, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10 ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kesejahteraan, yang membawanya kepada ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, mana Allah mengilhamkan kepada kita jalan untuk membawanya kepada kejahatan dan yang membawa kepada ketakwaan. Ya. Ada dalam diri kita tu jahat dan baik. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Allahu Akbar. Ya. Muslimin muslimat semua, Allah beritahu mana kecenderungan manusia ni ada dua. Ya. Ada baik dan ada yang buruk. Jadi dan orang yang menjadi orang yang baik, qad aflaha man dassaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah lagi bersih. Sudah bersih, bertambah-tambah lagi bersih. Tapi wa qad khaba man dassaha, hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut.
dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Waliyazubillah, muslimin. Dah bersih, bersihkanlah. Dah berkilat, kilatkan lagi agar dia terlihat berserinya keindahan seseorang yang beragama Islam, keindahan ketakwaan seseorang itu. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua dalam baik, luar kena baik. Luar baik, dalam juga kena baik. Takkan sempurna iman kita kalau hanya sekadar yang luar saja baik tapi dalamnya tidak baik. Ada apa yang diperintahkan oleh Islam ialah memberi bantuan pada manusia agar manusia dapat hidup di atas fitrah yang baik dan menjauhi diri pada melakukan dosa. Kewajipan kepada kita sebagai seorang Islam untuk menolong, membantu orang-orang yang hidup supaya kembali kepada fitrah yang baik dan menjauhi daripada melakukan dosa. Tanggungjawab kita. Setakat mana kemampuan kita dengan anak-anak kita. Okay, Nur Azlina. Tak apa, saya tahu Nur Azlina ada kuliah di masjid pagi tadi. Alhamdulillah, terima kasih join kita. Okay, Siti Atika. InsyaAllah kita cuba. Kita tak ada cara lain nak jadi jiwa baik. Mesti belajar. Letak diri untuk berada di majlis ilmu. InsyaAllah. Tak tersentuh satu, tak sentuh 2, 3, satu tersentuh, tercuik di hati. Banyak-banyak kuliah, ada satu tercuik di hati. Allahu Akbar. Kita rasa sangat bahagia, betul tak? Tak semua kalau belajar semua masuk dalam hati dan kita amalkan. Allahu Akbar. Habis dah tugas kita. Tak ada dah. Habis, selesai dah. Jadi baik dah kita. Bukan gitu berusaha dah. Kalau kita dah baik, kita kena baiki hak orang lain pula yang rosak, yang tak elok. Sama-sama kita berganding bahu dengan apa yang ada dan keupayaan yang ada pada diri kita. Okey, saya baca satu lagi ayat Quran insya-Allah dan surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Teruslah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan bersedia daripada semula jadinya. Semula jadi kita kan, kita dah tahu memang keadaan kita baik, maka teruskanlah melakukan kebaikan. Walaupun kita pernah melakukan salah dan silap, kembali patah balik ke pangkal jalan. InsyaAllah muslimin-muslimat semua. Dia kata di sini, la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tiadalah patut ada sebarang perubahan daripada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama Allah, agama yang lurus, agama yang adil, agama yang sesuai dengan segala zaman dan keadaan. Kita je kadang-kadang macam tak sesuai. Jangan ada langsung dalam hati kita, di mulut kita rasa ada perkara dalam tak. No, jangan. Semuanya insya-Allah sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa kata Hasanida? Okey, Hasanida masuk. Jamalia, tenang berada di majlis ilmu, sentiasa bersemangat untuk hadapi hari-hari yang mendatang. Terima kasih atas pandangan yang baik semua sahabat-sahabat. Semua apa kata masa, semoga baik kita sampai akhirat, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Yalah, setiap manusia ada buat salah, ada buat silap, tapi kita akan kembali kepada fitrah kita yang asal, yakni fitrah yang baik, bersedia menerima perubahan yang baik, bersedia untuk berubah kepada yang lebih baik, kan? Bersedia untuk menerima
teguran daripada para sahabat kita, para guru-guru kita. Walaupun kadang Allah tu rasanya dia kata kat kita, tidak, ya. Address bukan pada seorang, semua, supaya kita semua jadi orang baik, insya-Allah, ya. Okey, fungsi mata adalah melihat, telinga mendengar, manakala fungsi fitrah ialah berjalan lurus bersama-sama menuju kebenaran, iaitu menuju kesempurnaan. Allahu Akbar. Cantiknya, mudah-mudahan, ya. Kita tengok Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita adalah sebaik-baik kejadian. Sungguh sangat, ya. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Kalau nak bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, cukup sempurna. Semua ada. Dibekalkan dengan akal, ya, untuk bezakan mana yang baik dan buruk. Diajar kita supaya kita belajar supaya kita dapat cari hak mana yang baik dan mana pula yang tidak baik itu. Bukan nak cari hak tak baik itu sebab kita nak buat, tidak, supaya kita boleh beza, ya. Beza, oh hak ni yang tak baik, hak ni yang baik. Insya-Allah hati fitrah kita yang baik pasti, ya, akan tahu hak ni baik mana, hak ni tak baik. Kita tahu insya-Allah. Walaupun tak belajar pun kita insya-Allah kita tahu dari segi tak baik itu. Tapi bila kita belajar, lebih lagi tersuluh, orang kata dah terang, lagi tersuluh. Dia kata, oh saya dah tahu dah. Memang tahu, tapi kita tak tahu kadang-kadang puncanya dari mana yang kita mengatakan begitu dan begini. Bila kita dengar ini adalah daripada Al-Quran, sudah tentu hati kita rasa tenang, rasa gembira sangat, ya. Baca pula hadis Nabi, masya-Allah, ya. Allah jadikan aku ni sebenarnya cantik, Allah kata dah. Tapi Allah kata apa lagi? Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihat, ya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia kepada serendah-rendah peringkat orang yang rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika dia panjang umur, tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia kepada serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Mana Allah akan mengembalikan orang itu pada peringkat yang paling rendah, ya. Sebab kita telah tidak gunakan kebaikan, kesempurnaan yang Allah kurniakan pada kita. Ya, katakan tadilah, kita ada akal, ya, untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk Allah kata, dia bagi kita mata, bagi kita telinga, bagi kita akal, ya, bagi kita fitrah yang baik, supaya kita gunakan semua itu pada tempat-tempat yang baik, insya-Allah, ya. Jadi saya rasa cukup itu dulu untuk kita pada kuliah subuh kali ini, dan insya-Allah sekali sebulan kita bertemu, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Sebenarnya sebulan tak lama sangat kan? Tengok duit lah, dapat duit sebulan tak sempat habis lagi hari, dah habis, jadi masa lebih-lebih lagi cepat, Okey, terima kasih muslimin muslimat semua. Terima kasih utama-utama pada pihak penganjur program kita, iaitu surah An-Nur pasal 3 Bandar Seremban Selatan, atas ruang-ruangnya diberikan kepada kami semua untuk sama-sama kuliah subuh pada pagi ini, Jangan lupa untuk infakkan sedikit daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita dalam tabung-tabung ataupun akaun-akaun yang telah disediakan, supaya dapat lagi kita buat pihak pengurusan mengadakan program-program yang lagi hebat, insya-Allah, ya, dengan mendatangkan penceramah-penceramah yang sudah tentu yang hebat-hebat lagi, ya. Bukan saya, tapi alhamdulillah saya diberi peluang, walaupun kita dapat bersama dengan saya dapat bersama dengan penceramah-penceramah hebat, dapat saya belajar, ya. Alhamdulillah di usia saya ni. Jadi terima kasih pada semua. Terima kasih pada sahabat-sahabat. Nampak ada Wani, nampak ada Rusia Timah, Maslim, Mazna Muhammad, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita bertemu lagi di jam 11 pagi, ya. Iaitu kuliah duha pula, ya. Selepas kuliah subuh kita ada kuliah duha.
Okey, Nur Azlina Masa. Okey, insya-Allah. Latifah Ali, akhir kata Zaliha Jamalia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuriyati, terima kasih.